Ta'ala, diberi petunjuk hidayah, diberi kekuatan iman dan taqwa, dimakbulkan segala hajat-hajat insya-Allah, diberi kesihatan yang baik, diberi kefahaman dalam agama, dan moga-moga sedikit sebanyak majlis ilmu pada malam ni jadi manfaat untuk tuan-tuan semua insya-Allah, untuk tuan-tuan dan untuk anak sendiri insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Malam ini nak baca daripada kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, An-Nasihatud Diniyah wa Wasiatul Iman, yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad, dan nak baca pada tajuk mensucikan hati, membersihkan hati. Nah, alhamdulillah, kebetulan takdir Allah, malam ni kebetulan Nafri dan imam kita ada mesej. Nah, kebetulan kita dekat sini. Nah, Ustaz Hasnul Hakim bertugas di Darul Ulum Al-Mustafa, Kampung Paya Jaras Dalam. Nah, madrasah pusat pengajian tahfiz dan kitab-kitab Taurat di situ. Alhamdulillah. Nah, kebetulan Allah bagi lapang waktu, dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, pada tajuk mensucikan hati, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, hendaklah anda tumpukan perhatian anda kepada hati. Hati ini dibangsakan kepada roh sebenarnya. Nah, di hakikatnya kepada rohani kita. Nah, bukan hati makna hati jantung duk berdegup tu. Nah, yang duk tengok suluh situ tak jadi apa. Disuluh pada rohani kita. Adapun pada manusia ini ada jasad dan ada roh, ada akal dan nyawa. Nah, benda ni berbeza. 4 unsur yang berbeza yang ada pada diri kita. Lalu kata Al-Imam, supaya tumpukan perhatian kita pada hati dan batin anda, yakni hati pada roh. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubukum wa niyyatikum. Dan sesungguhnya Allah tiada melihat pada rupa kamu, nah, pada gambaran yang zahir yang ada pada diri kamu. Allah tak lihat situ. Nah, dan amalan kamu, rupa zahir apa perbuatan, tetapi dia melihat, dia memandang kepada hati dan niat kamu. Nah, itu penting. Setiap sesuatu perkara dimulai dengan niat yang ikhlas, niat yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan bergantung pada hakikat perkaranya, usul perkara, niat kita. Nah, sekiranya pada asal perkara lagi, maka banyak akan jadi celaru. Nah, banyak akan jadi celaru. Walaupun pada rupa, pada zahir kita tunjuk macam-macam rupa. Nah, kita tunjuk macam-macam pakaian. Nah, tapi Allah tak pandang. Allah tak pandang situ. Nah, Allah pandang yang hakikat kita. Nah, lalu insya-Allah. Nah, itulah, cuma ramai di kalangan kita terhijab pada diri sendiri, terhijab pada rohani sendiri, atau terhijab dengan hati sendiri. Nah, dia kadang tak boleh nak faham mana niat, mana qasad hati dia, mana niat dia tak nampak. Kadang tak jelas, kadang keliru. Di akal ke di rasa hati, di roh. Ramai niat ni keluar di akal. Nah, cuba perhati molek atas diri kita. Cuba tenung, kadang kita buat ni di akal, kita duk bayang di akal, atau kita mari pada rohani. Nah, ini yang keliru. Dah. Ini yang kadang-kadang orang salah faham. Dah. Tapi pada jalan syariat cukup dah di akal. Tapi nak bagi kuat lagi, dia kena jatuh pada batin, yakni rohani. Nah, barulah kita buat sesuatu ni, dia ada penunggu, atau dia ada satu tunjang yang kuat, akar yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bila kita pasang ikatan yang kuat dengan Allah atas setiap perkara yang kita buat, insya-Allah dia akan berdiri dengan tegak. Nah, contoh ibadah kita apa pun. Ramai di kalangan kita ibadah kita, nah, baik perkara wajib atau sunat selalu tidak konsisten. Nah, kadang naik, kadang turun. Nah, tengok kes-kes sedih-sedih, kes-kes yang masalah-masalah ataupun yang menyebabkan hati kita tersentuh, iman kita naik. Nah, kita mula nak cari Allah. Bila Allah uji kita dengan susah, dengan bencana, dengan musibah, kita risau, kita kembali kepada Allah. Bila Allah uji kita dengan senang, kita menurun. Nah, tak konsisten. Sebab apa? Hati kita tidak terikat dengan Allah betul. Kalau orang yang konsisten, dia bergerak dengan rohaninya, nah, yang rohani yang menyokong akal dan badan. Bukan akal bawa badan, bawa nafsu, tak. Rohani yang menyokong, yang bawa diri dia, dia akan bergerak dengan konsisten, tetap hati, istiqamah. Nampak? Tapi benda ni nak dapat kena lalu dengan tarbiyah, dengan ada guru, dengan memahami. Nah, itu kena kenal Allah, kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu mengaji akidah bagi jelas, dan perlu beramal dengannya, dan perlu ditarbiyah dan melalui ujian-ujian, barulah dia akan kenal, jumpa diri sendiri. Nah, itu perkara mensucikan hati ni perkara yang sangat-sangat halus. Nah, kenapa anak kata gitu? Kerana kadang tengah salat kita boleh duk buruk sangka ke orang. Kadang kita tak perasan pun kita buruk sangka. Allahu akbar. Duk Allah ni, otak atau nafsu duk berkata-kata, tu imam ni boleh percaya kalau jadi imam. Contohlah ni. Nah, ataupun duk Allah sebelah ni masam ketiaknya lah. Nah, contoh duk masih orang kata apa? Kita tak boleh nak fokus, tak boleh nak khusyuk. Hati diri sendiri tak boleh nak jelas. Nah, ataupun kebetulan solat duduk sebelah musuh atau orang yang kita benci. Nah, sepanjang solat kita duk mengutuk dia, duk benci, duk geram-geram, tapi kita tak perasan, kita rasa solat kita khusyuk. Nah, dan macam-macam perkara. Dan sekiranya dalam solat hati kita tak bersih, bagaimana di luar solat? Dah, dalam solat kita tak khusyuk pada Allah, lalu bagaimana saat kita di luar solat? Lebih teruk, malah berganda-ganda kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk melangkah ke masjid, pegang Quran, mushaf kalamullah. Nah, berada dalam rumah Allah, kita tidak rasa keagungan Allah, maka bagaimana nak khusyuk kepada Allah? Bagaimana nak membersihkan hati? Kenapa kita tak rasa? Kerana rohani kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Nah, lalu bagaimana nak membangkitkan rohani supaya dapat rasa ketakutan, takwa, keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kena membersihkan rohani kita, batin kita daripada segala dosa. Nah, itu tiap hari, tiap waktu kena buat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena baca Quran, kena zikir, angkat sunnah, tahajudnya, duhanya dengan niat mohon kerana Allah dan mohon Allah ampun dosa-dosa kita yang lepas. Nah, buat segala ibadah tu bukan kita nak dunia, dak, tapi minta Allah ampun dosa kita. Dengan keampunan daripada Allah, kita bersih suci, pasti pandangan Allah akan masuk kepada kita. Lalu bila berhubung antara rohani kita dengan Allah, di situ kita akan terbuka hijab-hijab kita, dan kita dah akan boleh, orang kata apa, rasa sendiri. Nah, lalu benda ni kena lalu, bukan sekadar boleh fikir satu hari ni dapat rasa dah. Bukan sekadar kita cakap kedai kopi begini-begini dengan falsafah-falsafah yang indah, tak juga. Bukan kita sekadar dengan tulis-tulis di Facebook kita berjaya menguasai diri kita, dah. Ulama lalu bertahun-tahun, nah, bertahun-tahun, berpuluh tahun nak pecah diri, nak pecah segala karat-karat sifat-sifat yang kotor pada hati, sifat-sifat yang mazmumah ni. Nah, nak membersih sebersih-bersihnya, walaupun mustahil bagi manusia, tak boleh. Tetap ada buat salah, tapi dia tetap berusaha.
Nak suruh Allah selalu pandang dengan pandangan yang Allah redha kepada kita. Nah, itulah mukmin yang sebenar, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nah, walaupun bunyi berat macam nak buat, tapi kalau kita bersungguh dengan niat yang jelas kepada Allah, Allah akan beri jalan. Nah, kebetulan kita masuk tahun baru Hijrah hari ini 1 Muharram. Nah, letak niat yang tinggi, himmah, semangat, nah, semangat yang tinggi, niat dan bersungguh-sungguhlah untuk nak dekat dengan Allah, nak dapat redha Allah, nak meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tak ada apa dah hidup atas dunia ni, itu je. Nah, tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Lalu bagaimana beribadah? Maka kita kena tetap dengan syariat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita buat ikut syariat Allah, ikut petunjuknya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dibawa oleh para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, insya-Allah kita tak akan terlepas lagi daripada kesesatan. Nah, kena tetap hati sungguh. Nah, lalu insya-Allah bila kita bersungguh-sungguh ikut petunjuk, semua perkara hidup kita jadi ibadah. Bukan ibadah bermakna 24 jam duduk dalam masjid, tak. Tapi memperlebihkan perkara wajib, buat perkara nawafil, sunnah-sunnah yang diberatkan, dan seterusnya. Semua urusan dunia kita duduk, usahakan biar duduk dalam syariat Islam yang benar. Nah, jangan solat 5 waktu jaga, nah, sedekah jariah masya-Allah, tapi urus niaga dengan urus niaga riba, urus niaga dengan urus niaga yang ada rasuah, yang daripada syarikat-syarikat yang subhah, minta tuan-tuan tinggalkan. Inilah yang menyebabkan dunia Islam hancur, sehancur-hancur, tak ada apa. Nah, sebab apa? Kita duduk tidak mentaati Allah, kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bukan dalam keadaan ibadah kepada Allah dah. Nah, itulah kita jadi tertanya-tanya, kenapa ni aku ni doa selalu dah, istighfar selalu, sedekah selalu, solat 5 waktu jaga, tapi dalam masa yang sama seolah-olah Allah tak pandang pun apa kita buat. Rasa kosong, tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dan kenapa dan kenapa? Banyak persoalan. Lalu bersihkan diri tuan-tuan, zahir dan batin. Dua-dua main peranan. Bukannya cerita bak hati saja. Nah, bersihkan. Sebab apa? Punca kita ambil rasuah kerana hati kita yang tamak, nafsu kita yang tamak. Punca kita ambil rezeki-rezeki yang subhah, yang riba, kerana nafsu kita. Yakni mari daripada mana? Mari daripada hati kita sendiri. Nah, mari pada dalaman kita sendiri. Nah, kita tahu dah benda ni melanggar, tapi tak apa kok, insya-Allah. Nah, terdesak sangat. Desak lagu mana, cuba ajar diri jangan ambil perkara yang subhah. Cuba paksa diri untuk tinggalkan. Insya-Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Sungguh. Ini kena yakin. Nah, kena yakin sungguh. Urusan kita dunia hari ini urusan semua kebanyakan yang batil. Nah, banyak di kalangan kita anak-anak muda habis keluar universiti, orang kata apa, dapat kerja, berpusu-pusu untuk buat pinjaman bank, nak beli kereta dengan hutang, nak beli rumah dengan hutang, lalu menggantung diri di hari tua, menyusahkan diri di hari tua. Sedangkan perkara-perkara itu ada terlibat syubhah, ada terlibat riba, ada terlibat perkara-perkara yang Allah larang dan Rasulullah yang tidak suka dengan berhutang. Tapi kita itulah untuk nak membanggakan nafsu kita. Nah, nak balik tunjuk kat kampung, tunjuk kat kawan, kononnya kita orang berjaya, tapi menipu diri sendiri. Dan gitulah kita terperangkap menjeruk leher kita di tali jeruk sendiri. Lalu lepas tu kita terperangkap. Mulalah bila mana Allah bagi kesedaran, kita tak mampu dah nak lari. Sebab apa? Terikat dengan dunia. Kan lari, kan pergi nak taat pada Allah, terpaksa kena kejar dengan orang bank. Masalah belakang. Nah, betul lah ni ada Islamic loan lah, apalah.
Tapi tengok usul perkara bab duit ni tak boleh lagi dah, malah nak syarah tu bab yang lain. Usul perkara bab duit, bank dunia, bab semua ni terlalu banyak subhah dah. Cuba faham gitu je. Malah nak buka masalah tu bab sini kerana kita nak bercakap bab lain. Cuma tuan-tuan sendiri tahu, cuma nafsu duk membaluti semua perkara, lalu kita membenarkan perkara yang batil. Itu yang menyebabkan hati kita makin gelap. Tu tak sabit dengan duk makan makanan yang tak baik lagi, daripada rezeki-rezeki yang haram atau kedai-kedai yang bermasalah. Tak sabit lagi dengan perniagaan yang kita buat, yang orang yang menipu timbangan, yang menipu produk, macam-macam lah. Jadi benda-benda gini jadi efek kepada kita, menyebabkan kita gelap hati. Tu tak cerita lagi bab kerja kita kerja dengan bos, ada majikan, dengan kerajaan atau swasta, kita dibayar gaji berjam-jam, tapi kita ambil kesempatan untuk atas nafsu sendiri, berehatlah, keluar makanlah, pergi berjalan, pergi cara macam-macam lah, dan menyebabkan kita tidak amanah dengan apa yang kita dapat pun jadi gelap hati, makin gelap, banyak perkara. Lalu macam mana kena jadi orang yang jujur, orang yang benar, orang yang soleh? Walau kita ditindas, walau kita lagu mana pun, janji di sisi Allah, Allah redha. Allah redha atas diri kita. Itulah jalan yang selamat. Itulah jalan yang paling selamat. Ada orang kata kalau duk lagu tu tak majulah Islam, ustaz. Dak, ni Islam jadi hancur punca benda ni lah. Kononnya nak ambil kemajuan, nak bantu agama, cerita nafsu dia, tapi last sekali dia yang tersesat. Gitulah kebanyakannya. Kononnya nak cari projek, nak cari tu, nak cari ni, dia tahu dah projek ni ada rasuah, ada riba, tapi tak apa, niat dia nak bantu agama. Anda tanya ulama-ulama setara mana kalau projek ada babit riba untuk kita terlibat bersama. Ulama kata 90% untuk agama, 10% je boleh ambil. Kalau mu sanggup dah hasil daripada keuntungan riba tu 90% untuk bantu kerja-kerja masyarakat, kerja-kerja kebajikan, mu boleh guna 10% tu pun masih lagi duduk dalam syubhah. Dia kata, kita dengar 90%, tak semangat selalulah. Kita bukan 90%. Bila dapat kat kita benda-benda gitu, 2% pun kita nak keluar berat hati dah. Ni sekiranya sesuatu tu tercampur dengan perkara yang batil, maka batil, tak boleh nak buat apa dah. Lebih baik kita selamatkan anak bini kita, masyarakat kita, daripada kita terjerumus dengan perkara-perkara riba. Kita kata kalau kita tak buat, orang buat, dah nak macam mana? Dah dia nak buat, ambil lah. Kalau kita tak buat, Cina buat. Kalau kita tak buat, orang kafir buat. Orang kafir maju serang kita. Ni dunia akhir zaman, Rasulullah sebut berlaku dah dalam hadis. Itulah yang akan berlaku. Kita tak usah nak lawan hadis Nabi, dan memang itu yang akan berlaku. Kita akan ditindah oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, daripada orang puak-puak kufur. Akhir zaman itu yang kita kena beradab. Kita nak ubah lagu mana itu, Nabi sebut berlaku dah dalam hadis. Kita tak usah nak jadi Tuhan, nak baiki dunia ni, tak. Apa yang Nabi sebut, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberitahu, yang dikhabarkan kepada beliau. Lalu kita nak pandai-pandai nak ubah dunia, tak boleh. Kita tengok hari ni dunia akhir zaman hancur, negara Islam habis. Kalau kita tengok punca mari kelemahan umat Islam sendiri. Tapi memang itu kita kena terima. Kena terima apa? Akhir zaman, Rasulullah sebut dah. Akhir zaman nanti umat Islam ramai, hampir seluruh pelosok dunia, tapi bagai buih di lautan, tak ada apa. Ramai, tapi kena tolak ke angin pun rebah, hilang habis, tak ada. Tapi jangan kita kecewa. Itulah, pada akhir zaman ni ambil jalan untuk ikat diri kita dengan Allah dan Rasul. Tak usah ikat diri kita dengan dunia. Bila kita ikat diri kita dengan dunia, inilah fitnah yang menghancurkan kita.
Allah tidak mewajibkan dunia kepada kita, tak ada perintah Allah wajib dunia atas kita, tak. Nah, Allah wajibkan akhirat. Nah, bila Allah wajibkan akhirat, Allah beri kita amanah-amanah isteri dan anak-anak untuk kita jaga, maka wajib itu kita cari nafkah untuk mereka. Nak cari nafkah untuk mereka ni tak wajib untuk kita berguluman dengan dunia gila-gila, dah. Cukup keperluan sudah dah. Cukup keperluan. Nah, masalah hari ni kita nak berlebihan. Itu yang menyebabkan nak bayar sewa rumah tak cukup, nak bayar kereta tak cukup, nak bayar semua tak cukup. Sebab kita nak kelebihan, nak lebih. Walhal kalau ambil sekadar keperluan, untuk ambil atas dasar amanah, atas dasar yang wajib, kita dah lepas dah, tak ada apa dah. Tapi kita nak lebih, tak cukup dengan perkara yang ada. Boleh je beli kereta cash, Iswara ke, potong saga, potong wira berapa ribu sekarang ni, 5,000, 3,000, 2,000, boleh naik dah. Tapi nak belagak, nak tunjuk ke orang, dah pergi beli kereta mahal-mahal, pergi berhutang, dah tak boleh berhutang bank, berhutang alung, susah diri sendiri belagak. Dan itu yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah kita sendiri kena muhasabah, insya-Allah. Masuk tahun baru dah kita. Dah. Kita nak tunggu apa lagi? Tengok seluruh dunia puak-puak kufar dah hancurkan kita dengan segala fitnah-fitnah. Kita tak takut orang mari bom ke, orang mari apa tu, tentu nak macam mana dah. Tapi masalah takut fitnah mari cara halus mengubah kita berpaling kepada Dajjal, berpaling jadi kufur kepada Allah. Kita tu yang kita takut. Kita takut kita mati Allah tak redha. Nah, di Malaysia ni paling banyak, Indonesia, Malaysia, Singapura, dia tak mari perang dengan cara senjata, tapi mari perang dengan cara fikrah. Diubah suai, dia perang saraf sikit. Dah. Dan kita boleh lihat di seluruh masjid negeri ke mana, orang mari datang masjid 1% tak sampai daripada penduduk yang ada Muslim berlaku. Nah, contoh yang mudah, kalau solat Jumaat siang tadi penuh sampai ke belakang, orang sekitar-sekitar sini. Tapi kenapa solat Maghrib yang fardu juga, solat Isyak yang fardu, orang tak boleh datang? Memang 1% tak cukup. Nah, tak cukup. Kenapa? Itu persoalan-persoalan. Kenapa? Kerana orang dah termakan dengan fitnah-fitnah Dajjal. Nah, bagaimana nak mensucikan hati kalau ilmu pun kita tak nak mengaji? Ilmu berakidah, bak kenal Allah dan Rasul, tak selesai ilmu tak nak mengaji, malah dah biarkan diri kita dengan hanyut fitnah dunia. Lalu itulah yang menjadi asbab kita terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Nah, tuan-tuan tanya diri sendiri, cari mana tempat kita ni. Kita nak mati lagu mana? Kita nak berhadap dengan Allah lagu mana? Nah, kita umur ada di kalangan kita 60, 40, 20, 30, 80 pun ada. Takkan nak mati, nah, kita nak jawab apa nanti dengan Allah? Mungkin esok kita mati, mungkin lusa, mungkin 10 hari lagi, mungkin sebulan. Mati kena-kena Allah soal, contoh. Nah, kenapa masa aku bagi hidup kau tak jadi hamba yang benar? Kau tak taat pada aku. Solat tunggal langgang, segala perkara yang aku larang mu buat. Kenapa? Kita kata tak dan, ya Allah sibuk. Takkan nak jawab gitu. Nah, sibuk ya Allah. Sibuk mana dengan dunia? Allah bagi kita 60 tahun, tak logik kita nak jawab gitu. Sungguh. Walhal nak mengaji agama, kalau bab fardu ain setahun boleh faham dah. Nak tambah lagi, tambah setahun lagi. Nah, untuk kita je pun bukan nak jadi ulama. Untuk kita bagi faham benar, nak biar dapat khusyuk dalam solat, nak dapat ketetapan hati. Kita nak jawab apa dengan Allah? Sungguh ada. Aku bagimu hidup 40 tahun contoh. Kita nak kata pendek, 40 tahun panjang ni. Tapi satu waktu pun ataupun kita tak pernah spendkan masa kita untuk nak belajar agama.
Nah, nak dapat redha Allah, nak dapat ketaatan, nak dapat khusyuk, semua melalui ilmu. Asal perkaranya ilmu. Nah, nak bersihkan hati, ilmu. Ni anak nasihat je sini. Bukan masuk pada perkara bab kaedah-kaedah ilmu. Kaedah beramal tu cerita lain. Nah, kena mengaji lain pula. Ni kita bagi tahu je. Nah, nasihat, peringatan-peringatan. Kena ambil masuk. Yang dah pencen kena usaha mengaji. Sungguh kita nak jawab apa dengan Allah? Asal duk cerita bab tu lah. Quran tak boleh nak baca. Allahu Akbar. Ada kita jumpa umur 40 mandi wajib tak reti lagi. Nah, solat Al-Fatihah tak boleh nak tunjuk. Ingat baca pandai, baca pandai. Mana tak boleh nak tunjuk, tak tahu kat mana. Dalam Quran tak tahu kat mana. Nah, mungkin anda jumpa seorang tapi mungkin ramai lagi. Nah, atau kena tanya diri, kita nak surat khabar boleh baca, bahasa Jerman boleh baca, bahasa Cina boleh baca. Dan buka Quran buta kayu. Allah. Kalau baca pun bunyi macam orang baru masuk Islam. Allah, malu dengan Allah. Nah, malu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tak sadut cerita panjang nak pergi jauh. Ini benda utama. Nah, tak sadut sibuk nak bangun dunia, nak tunjuk hebat. Tak sah. Serah pada Allah. Allah berkuasa atas agama ni. Allah berkuasa atas kemajuan orang Islam. Allah berkuasa. Nah, Allah ada orang-orang dia dah. Kita tak payah sibuk nak ubah dunia dengan nafsu kita, tak payah. Sungguh bukan itu cara yang Allah suruh dah. Nah, bila mana kita duduk pada tahap perlu orang mengaji, kena mengaji. Bila dah sampai tahap kena berdakwah, maka berdakwah. Bila sampai waktu Allah amanahkan kita kepimpinan, maka kena pimpin. Nah, bila sampai waktu Allah amanahkan kita kekayaan, harta, untuk apa? Untuk agama, maka kita kena bantu agama. Nah, bukan untuk kita semua. Tuan-tuan semua ada berbagai aspek, berbagai anugerah, berbagai kelebihan yang Allah beri. Ada yang di kalangan kita Allah beri akal yang cerdik. Guna untuk agama Allah, untuk bantu. Nah, insya-Allah. Ada di kalangan kita Allah beri dia harta yang banyak. Dia buat apa semua jadi duit. Kita punya lah payah nak cari duit, dia buat apa semua jadi duit. Daripada rezeki-rezeki yang halal. Maka untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tunjuk kita kehambaan kita kepada Allah, tunjuk rasa syukur yang tinggi dengan menggunakan apa yang Allah beri kepada kita ni kepada agama. Nah, Allah uji je kita tu. Bukan Allah beri kita nak kata kita mulia dah. Nah, tak ada harga pun di sisi Allah apa yang Allah beri. Ilmu ke apa pun kelebihan segak kacak ke, bukan hak kita. Nah, lalu kita soal diri kita, cuba tanya, nah, bagaimana kita nak mati nanti jumpa dengan Allah? Apa yang kita nak bawa, apa yang kita nak jawab dengan segala fitnah yang kita bawa kepada Islam ni? Dah 2 minggu lepas kita dengar cerita dah, tahfiz kena bakar. Allah, sedih nak tengok video pun tak tergamak. Punca daripada budak-budak pula yang dihisap dada. Tuan-tuan tahu belakang dah apa ni? Dah kecoh habis seluruh dunia. Nak cerita mana Allah nak buktikan, Allah nak bangkit mari kita perasan bahawasanya terlalu teramat teruk fitnah kepada anak-anak kita hari ini. Nah, fitnah kepada anak-anak kita hari ini teramat teruk. Ana punca ana pergi ngaji di Pakistan dulu, tahu sebab apa? Nak ngaji sekolah rendah sampai darjah 6, masuk tingkatan 1 3 bulan ana lagi pergi Pakistan. Nah, pergi ngaji tahfiz. Okay, kenapa? Okay, masa sekolah tu anak sekolah campur dengan Cina, India dan Melayu. Ada seorang budak Melayu ni, dia orang susah. Dia selalu pergi sekolah tak ada duit, tapi dia cantik. Budak perempuan tingkatan 1 baru. Nah, tak ada apa lagi. Nah, tapi dia boleh jual diri di sekolah. Nah, nak 50 sen boleh pegang atas. RM1 boleh pegang dua-dua. Di belakang almari je. Anak perhati, ya Allah, sedih. Kenapa manusia jadi macam ni? Masa tu ni, masa tahun 90 berapa lupa. 95. Nah, 96 ke 95 kita. Nah. Ada dah kes lagi tu. Dia tak ada duit. Kata kita marah, kenapa muak gini, tak malu ke? Cina dia bagi, India dia bagi. Ikut aku lah.
Punca mana mak ayah yang tak jaga. Tu je. Bukan salah cikgu. Ni baru masuk sekolah, baru kata satu, baru lagi. Nah, Allahu Akbar. Sedih. Isyak gitu. Nah, kita berhenti azan. Nah, sambung sikit lagi. Dan sambung pada kisah tadi sikit. Punca bila kita lihat kebatilan yang sebegitu, hati rasa tidak aman. Dah, mari rasa tak aman, tak seronok. Dan pula lihat pula pelajar-pelajar lain yang Allahu Akbar, tak boleh nak cerita. Nah, macam-macam kes. Lalu daripada situ nak kata tak boleh duduk ni. Nah, kena pergi mengaji ni. Nanti besar aku nak pergi dakwah budak-budak ni. Nah, kita jadi bingung masa tu. Tak tahu dah fikir apa masa tu. Tapi itulah nak cari kebaikan, nak keluar daripada fitnah. Maka kebetulan ada abang balik. Warna bomba pula ni. Balik daripada Pakistan, kita tumpang dia pergi sana selalu. Duduk sana. Punca gitu, alhamdulillah. Nah, tapi kita lihatlah hari ni lebih teruk dan lebih teruk dan lebih teruk. Nah, kenapa kita tak jaga amanah Allah ni? Di kalangan kita membiarkan je anak-anak kita lebih tumpukan dunia. Nah, biarkan anak besar dengan orang lain. Kalau tok-tok guru dulu pantang, anakmu jangan besar, jangan tidur bertukar katil, dia kata. Macam mana maksud tidur bertukar katil? Pergi tidur rumah tok, pergi tidur rumah pak saudara, pergi tidur rumah jiran. Jangan sekali-kali membesar dia dengan keadaan begitu. Nah, itu pesan tok-tok guru pondok. Kenapa? Kalau besar dia begitu, dia akan jadi kerah hati. Dia tak takut dah arahan kita. Dia takkan hormat. Sungguh. Nah, apatah lagi besar dengan orang lain. Kita lebih rela nak cari senang dunia, sedangkan amanah yang Allah beri kepada kita, kita biarkan. Kita kata kita nak dekat dengan Allah, kita kata kita sayang Allah, kita cinta kepada Allah, tapi hakikatnya kita mengkhianati Allah. Makhluk ni daripada mana? Allah. Bukan orang lain. Bukan orang lain buat. Nah, kita kata kita sayang isteri kerana Allah, sayang anak kerana Allah, tapi kita biarkan isteri kita dalam fitnah, membiarkan bekerja, bercampur dengan ajnabi, bercampur dengan bukan muhrim. La haula wala quwata illa. Nah, kita pun kata adat dunia akhir zaman. La haula wala quwata illa. Lagi-lagi loh. Nah, ini perkara yang batil. Sungguh kata, yang menyebabkan kita rosak dengan Allah, kita jadi gelap hati. Inilah anak-anak kita keluar dalam keadaan yang gelap hati, membesar dia membenci agama, malah bermusuh dengan orang agama. Nah, bermusuh dengan ilmu. Berapa ramai mak ayah datang nak hantar anak ke madrasah, anak lari tak nak. Nah, bila kita nampak kehancuran pada anak kita, barulah kita nampak tak ada jalan lain, agama yang jadi penyelesai. Ada datang mak ayah paksa kami, terima anak saya ustaz, anak saya dah gila dah ni, dah hisap dadah dah ni, kalau ustaz tak terima, ustaz berdosa besar. La haula, kita pula jadi berdosa. Nah, saya bayar berapa ustaz? Nak dah, kami tak terima bayaran pun. Mari belajar, duduk belajar kata. Tapi kalau tak boleh nak jaga, tolong keluar. Nah, kita nak bentuk pelajar jadi ulama, tapi bila salah seorang mari dengan masalah, habis pelajar lain rosak. Allah. Nah, atau daripada kecil lagi anak-anak ni kena letak biar dekat dengan Allah. Tak payah risaulah dengan pandangan manusia, biarkan. Nah, sungguh. Biar letak dia mengaji agama, biar dia kenal Allah dan Rasul, biar dia membesar fikrah otak dia hanya nak jumpa Allah dan Rasul. Itu yang lebih baik daripada kita letak set anak kita membesar, mau kena jadi doktor, jadi doktor, jadi doktor, jadi doktor. Gila dia jadi. Allah takdir dia lagu lain, kita dok paksa dia lagu lain. Nah, kita dok berharap, kita dok suruh dia jadi lagu lain. Tak boleh lagu tu. Itu semua fikiran-fikiran barat, supaya kita lupa akhirat. Kita membesar hidup kita dengan dunia, nak cari dunia.
tujuan dunia. Memang tak salah jadi doktor, cara letak fikrah tu yang salah. Nah, kerja nak beli kereta, kerja nak beli rumah, nak tunjuk. Fikrah tu salah. Nah, bukan nak ambil amanah. Itu banyak kerja jadi tak amanah. Kenapa? Kita target nak cari dunia. Bukan kerana Allah. Itu yang jadi rosak. Kita menipu dalam kerja, ambil benda haram, ambil rasuah. Kenapa? Nak cari dunia. Terlepas kita dengan Allah. Dan kita rela buat benda-benda yang batil. Nah, sebab apa? Memang itu tujuan. Kita diset dah minda kita oleh puak-puak barat. Nah, tunjuk kemegahan. Lah ni ada Facebook pula. Oh, hari ni beli kereta baru. Tunjuk. Nah, walaupun rezeki tu beli dengan rezeki riba, dengan urusan riba kita bangga-bangga depan manusia. Ini dunia akhir zaman. Nah, kalau benar kita sayang Allah, kita nak dekat dengan Allah, kita sayang isteri dan anak kita kerana Allah, maka bawa mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kes baru ni yang sudah meninggal, yang syahid, itu tentu dah dipilih oleh Allah jadi kekasih-kekasihnya. Tapi yang kita lihat yang berlaku, yang masalah sosial yang berlaku, yang sampai umur 12 pun ada, ya Allah. Dan di sekitar sini pun sama. Nah, mungkin kita hari ini lihat environment orang baik-baik dalam masjid ni, alhamdulillah. Tapi cuba pergi, Allah, nah, masuk ke kampung-kampung, masuk ke tempat-tempat yang mak ayah yang tak jaga anak-anak, Allah, tak tahu nak cakap lah, letih, jadi letih. Nah, dan kita puas fikir cara macam mana nak masuk dekat dengan mereka, tak tahu cara, jadi bela. Suruh mari masjid tak nak mari, kita pergi rumah dia, dia lari. Nah, tak tahu. Orang jadi gelap hati semua. Wallahu alam. Itulah kita kena sama-sama fikir, letak Islam ni pada rohani kita untuk jaga agama. Nah, untuk menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita ni hamba yang benar, hamba yang hakiki. Nah, yang mengambil syahadah yang benar, bersaksi kerana Allah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Lalu dengan kesaksian ini kita bangun hidup kita, ibadah kita dan segala-galanya kerana Allah dan Rasul. Nah, bila mana kerana Allah, letaklah mereka kerana Allah. InsyaAllah tak rugi. Perkara agama ni tak rugi, sebab dia bersambung dengan akhirat. Nah, perkara dunia ni sekejap je. Sekejap je. Dulu mana pergi Pakistan, balik Pakistan umur 17, 18, ambil SPM umur 21 rasanya, tak silap. Tak belajar pun tak ada, masuk kelas pun formal tak ada. Nah, pergi daftar, lepas tu duduk rumah je. Hari periksa, malam tu nak baca buku, esok jawab periksa. Anak kata kenapalah sampai matematik je panggil budak tolong ajar formula, anak hafal. Yang lain baca sendiri, baca tajuk-tajuk yang kita rasa nak baca. Nah, esok jawab. Anak kata kalau 3 hari aku baca, boleh baca seluruh buku teks, garanti semua A. Tapi kita baca malam tu, dah ada 2 madah periksa, esok malam tu kita baca 2 buku teks sampai subuh. Lepas tu kita jawab. Alhamdulillah. Nah, tidak mengecewakan. Nah, tidak gagal. Dan anak jadi bingung fikir kenapa sampai sekolah 5-6 tahun ada yang tak masih gagal. Nah, nak sabit ke akal ke yang bodoh? Tak. Otak bodoh ke Allah boleh ubah jadi cerdik. Allah berkuasa. Nah, kalau kita betul benar yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh masalahnya kita duk fikir dengan akal kita je. Duduk hadkan kekuasaan Allah. Tak boleh dah, anak aku ni memang bodoh dah. Tak begitu. Nah, letak mengaji agama, insya-Allah hal dunia jadi kecil je. Ni sampai dah jadi bingung fikir, kenapalah jadi susah sangat ni. Yang mengaji bertahun-tahun nak jawab benda ni je. Allah. Nah, nak jawab benda yang simple ni je, ya Allah, buang masanya. Lebih baik ambil waktu ni hafal Quran, mengaji agama, mengaji Quran sungguh-sungguh. Benda yang lebih besar, kalamullah ni bukan biasa. Nah, kita terhijab tak nampak keagungan pada Al-Quran. Terhijab, baca pegang Quran je mengantuk, pegang Quran je mengantuk. Sebab apa? Tak ada hati.
hati kita terhadap agama ni langsung kosong. Nah, bunyi bab agama, bunyi bab solat je apa pun malah lalu dah. Nah, orang azan isyak nak tengah mari, member kata jom makan dulu, pergi makan dulu, tinggal Allah kita, garanti. Sebab apa? Hati kita tak ada. Orang buat apa kepada agama, tengok lebih kurang melantak pergi lah. Nah, sungguh. Nah, itulah yang berlaku. Anak duduk, bila balik, duduk turun medan dakwah, turun pada masyarakat, kita buka madrasah, memang itu yang kita berhadap. Bukan nak menyatakan kekecewaan, tapi nak ceritanya betapa teruknya kita hari ni, untuk kita kena sama-sama bangun. Nah, sama-sama bangun akhir zaman lah kita ni. Nak tunggu bom datang, nak tunggu apa lagi berlaku, baru kita nak taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, nak tunggu apa lagi kita ni? Nah, kena jadi hamba yang benar, hamba yang taat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anda baca sikit menutup dah. Allah itu, kata al-Imam, hendaklah anda membenarkan ucapan anda dengan amalan, dan membenarkan amalan anda dengan niat serta ikhlas, dan membenarkan niat dan ikhlas pula dengan membersihkan batin dan meluruskan hati, kerana hati itu adalah asal dan punca segala perkara. Dah, tak dia nak hurai panjang dah bab ni dia punya teks dia. Nah, hurai panjang dah, satu-satu nak kena benar belakang, daripada usul depan yang zahir sampai yang batin, satu-satu dah buka tadi. Nah, daripada amal kita, daripada pekerjaan, daripada perniagaan, daripada diri kita sendiri, semua nak kena benar baru dia selari. Ni kita hari-hari istighfar, tapi dalam masa yang sama sengaja kita buat dosa. Kita tahu dah benda dosa, kita sengaja, tak boleh. Nah, dan pada akhir zaman ni kena selalu banyak beristighfar. Istighfar banyak-banyak, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kurang-kurang 1000 kali sehari. Nah, salawat pada Rasulullah 1000 kali sehari. Mudah aja 1000 ni, bukan banyak ni. 200 pagi, 200 zuhur, 200 apa ni, asar, 200 maghrib, 200 isyak, habis dah. Nah, ataupun sekaligus baca pun sekejap, 5-6 minit habis dah istighfar. Nah, kejap je. Allahu akbar. Istighfar, bangun tahajud, duha, jaga sunnah-sunnah ni, semuanya ada hikmah untuk kita berlaku, untuk kita berhadapan dengan dunia fitnah hari ini. Nah, lalu insya-Allah nah, moga-moga kita ambil berat pada perkara ni. Nak pergi bab hukum, bab hadis, bab begini, cerita bab usul dulu, asal mari kita. Nah, hukum hebat mana antum tahu pun, tuan-tuan tahu pun, bab ni haram, bab ni bid'ah, bab ni begini, tapi dah, kalau hati tak benar, maka kita langgar. Nah, hati ni tak benar, selalu duk tipu diri sendiri. Tayang depan orang kita jadi malaikat, belakang orang kita jadi hantu. Nah, haram, tahu dah haram, buat ni haram, buat tu haram, makan duit ni haram, buat gini haram, tapi depan orang nampak baik, belakang kita mengkhianati Allah dan Rasul. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah. Nah, moga-moga kita semua tidak tergolong dengan golongan-golongan yang sedemikian. Moga-moga Allah pilih kita jadi hamba Allah yang saleh dan salehah, insya-Allah. Moga-moga Allah membenarkan setiap kata kita, setiap amal kita, setiap perbuatan. Nah, dan moga-moga semua yang kita buat benar kerana Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kerana Allah? Bila kerana Allah kita buat sesuatu ikut segala syariat dan perintah Allah. Nah, jangan buat benda batil, ambil perkara batil, benda yang Allah larang, tapi kita kata kita buat ni kerana Allah. Ada menipu. Nah, ramai lah gitu. Nah, dia ambil projek ni tahu dah rasuah, ada batil, ada benda batil. Ustaz, saya buat ni lah, niat saya kerana Allah, Ustaz. Hampir dah ngaruk sungguh. Ramai mari ngadu gitu. Kita jadi bingung, dia ni tak nampak ke, kita nak syarah jadi letih dah. Benda jelas-jelas terpampang-pampang. Ya. Dia mari tanya, Ustaz, urusan ni gini-gini, ada rasuah sikit, ada riba-riba sikit ini. Boleh ke Ustaz, saya buat ni niat kerana Allah? Dia kata, la haula wala. Dan lagi mau tanya ke? Nah, benda jelas-jelas dah. Itu kena benar berlaku. InsyaAllah, bila benar, Allah akan letak kita pada jalan yang kemenangan. Nah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung dan berjaya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman,
Makna iman ni yang takwa, yang taat sungguh pada Allah. Nah, yang mana tanda orang yang berjaya, orang yang beriman, apa dia? Yakni mereka ni khusyuk dalam solat. Tanda dia. Dah. Bagaimana khusyuk dalam solat? Panjang cerita ni pula ni. Tak boleh dah. Nah. Khusyuk dalam solat ni hadir hati kita. Saat solat kita dengan Allah. Hadir hati, bukan rasa. Rasa tu hanya feeling, rasa-rasa. Nah. Bukan dengar imam baca dengan mendayu-dayu kita pun asyik. Itu baru perasaan, bukan hadir hati. Hadir hati ni kita solat pada jasad, pada akal kita, ilmu, dan pada rohani kita. Hadir bersama. Dan setiap saat dan waktu, keagungan Allah, kebesaran Allah hanya kita rasa. Dapat 3 saat, 10 saat pun pada akhir zaman ni jadilah tuan. Sikit pun tak bodoh. Nak dapat 1 saat pun kita bertungkuh lumuh. Punyalah susahnya. Jangan kata senang bak khusyuk dalam solat. Akhir zaman ini yang terhijab. Rasulullah kata dah pada sahabat, akhir zaman mu tengok nanti ramai umatku solat, tapi tak ada seorang pun yang khusyuk. Masjid besar, indah-indah, tapi yang solat dalam tu tak ada seorang pun khusyuk. Ini dan ilmu yang pertama-tama diangkat nanti adalah ilmu khusyuk dalam salat. Tapi bukan bermakna tak ada, langsung ada, tapi kena usaha. Lalu insya-Allah lah, semuanya kita dalam rahmat Allah. Rahmat Allah belaka. Kita sangka baik pada Allah. Kenapa Allah takdirkan begini dan begitu kepada hidup kita, maka sangka baik. Dengan sangka baik, Allah akan lepaskan kita daripada sangka-sangka buruk, daripada kita buruk hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sangka baik sungguh, lalu dengan sangka baik Allah akan beri jalan-jalan keluar daripada segala masalah kita, insya-Allah. Mungkin yang anda sebut tadi ada masalah-masalah pada antum semua, tapi sangka baik. Jangan kita anggap kita kecewa, kenapalah Allah buat macam ni, kenapa tak? Jangan kecewa. Allah nak bagi pelajaran kepada kita. Lalu dengan pelajaran ini Allah uji kita, lalu kita ambil jalan untuk keluar, untuk lepaskan diri daripada perkara ni. Allah mesti nak tengok, nak uji kita. Jangan sangka buruk, insya-Allah. Lalu last sekali, kata al-Imam, lantaran itu wajib anda mengambil berat terhadap hati itu, serta tumpukanlah segala perhatian untuk memperbaiki dan meluruskannya. Sebab hati itu lekas sekali berbolak-balik dan selalu kacau bilau. Itu kena hati-hati. Itu kena selalu tetap hati, kena selalu mendampingi ulama, kena selalu mendampingi majlis ilmu, majlis zikir, kena selalu hati ni ikat hati dengan Allah. Dengan mana? Dengan mengingati Allah dengan zikir, majlis ilmu, baca Quran, selawat, tasbih, istighfar. Ikat hati kita dengan Allah. Bila mana kita pegang tasbih contohnya, seolah-olah mana? Seolah-olah kambing yang diikat pada penunggul. Kambing ni, kita ni kalau tak diikat pada penunggul, kita akan makan banyak pokok, bercakap merata, buat dosa, buat tu. Kambing gitulah. Kalau tak ikat, dia makan pokok, dia makan tu, dia makan ni, makan ni. Kita nak ikat diri kita daripada melakukan maksiat, daripada berkata-kata perkara-perkara yang batil, yang sia-sia, daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka ikat diri kita dengan apa dia? Dengan mengingati Allah, dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir kamu kepada Allah, Allah akan beri ketenangan pada hati kamu. Lalu insya-Allah, ikat diri kita dengan Allah, dengan baca Quran, dengan solat, semua tu zikir. Dengan istighfar, dengan selawat pada Rasulullah. Berbanyakkan dan kurangkan kita cinta dunia. Dunia ni bukan kita tak nak, wajib kita lalu. Maknanya kita tak boleh lari dah. Nak lari lagu mana? Ada, ambil sekadar keperluan, baru kita tidak terfitnah. Ambil sekadar keperluan, tidak berlebih-lebihan. Faham tak? Bukan bermakna jangan cara dunia kita pun tak boleh lah, kena buang malah belakang. Tak, gitu. Ambil sekadar keperluan, jangan berlebih-lebihan. Yang mana Allah takdir kepada kita, itulah yang terbaik. Redalah kita sekadar tu, dan lebih waktu yang kita ada, kita tunjuk, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekadar telah malam ni, insya-Allah. Moga-moga
Allah beri manfaat kepada kita semua. Nah, apa yang ana sampaikan ini pesan daripada guru-guru kita juga, untuk anda sendiri, untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nah, sikit sebanyak, nah, untuk kita baiki diri nak menghadapi tahun yang baru ni. Masuk tahun baru, kita buang dah perangai lama, letak azam yang tinggi, himmah yang tinggi, kesungguhan yang benar untuk nak jadi hamba Allah yang benar, insya-Allah. Nah, moga-moga Allah beri kita kesihatan, panjangkan umur kita lagi untuk kita dapat peluang tunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekadar itulah malam ini. Mohon maaf banyak-banyak kalau anak ada tersalah kata, tersilap bahasa, tu pasti dah. Nah, tersilap bahasa, terkasar kata, itu ada anak sebagai manusia. Lalu kita sama-sama ambil kemaafan, ambil yang positif dan jadikan manfaat dan amal dengan baik. Insya-Allah tuan-tuan dapat manfaat, dapat pahala, anak pun dapat pahala, insya-Allah. Nah, dan yang buruk apa ni, yang baik itu semua daripada Allah, yang buruk memang daripada anak sendiri. Mohon maaf banyak-banyak. Nah, sekadar itulah aku qala wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala maulana Muhammadin nuril kalam wa sahbihi hamid الذي ترست بجمال أكوانا وزينت ببحث الجلال الأوانا الذي فتحت ظهور العالم نور حقيقة ختمت كماله بأسرار النبوة فزهر أسوار الحسن من فائده في أحسن تقوين ولولا أنه ما زهرت بسورة العين من العدم الرميم الذي ما استغاثك به جاع إلا شبع ولا الدم إلا طوع ولا خائف إلا أمن ولا لحفا إلا أغيث من فمسكت أثمت رحمتك الواسعة من خزائن جودك فأغثنا يا الله فأغثنا يا الله فأغثنا يا الله يا من إذا نظر بعينه المعافي لم يظهر في جنبي كبره وعظمة عفريته نستغفر لنا يا الله نستغفر وتب علينا وتجاوز عن يا كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم بحق الفاتحة بنور الفاتحة وبحق لمن أنزلت عليه الفاتحة أسألك أن ترزق الصحة في الدين والدنيا والآخرة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لا يا دافع البلاء ادفع عنا يا الله كل بلاء وهم وغم وشدة ونعمة وفتنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا ودعواكم الحمد لله رب العالمين. صدق الله.